Okey. Okey, ini yang awak belajar sesi lepas. Apakah kesan perubahan data terhadap serakan? Okey, ada 4 perkara awak belajar. Okey. Okey, apakah kesan perubahan apabila data ditukar dengan menambah atau menolak satu pemalar? Okey, bila tambah dengan tolak, tidak ada perubahan nilai sukatan serakan. Okey, yang berlaku. Okey, tambah dengan tolak maka tiada perubahan nilai sukatan serakan. Kalau kita darab atau bahagi pula, okey, akan ada perubahan. Okey, perubahan pada julat, K darab julat asal lah. Julat antara kuartil sisam piawai sama. K. Tapi variance, kena hati-hati, dia adalah K kuasa 2. Okey, sama juga dengan bahagi. Kita bahagikan dengan K tu pemalar tu. Semua dengan K kecuali variance dengan K kuasa 2. Okey, darab dengan bahagi akan ada perubahan. Tambah tolak tak ada perubahan. Okay, ni ulang kaji balik je ni. Apakah kesan ke atas sukatan serakan apabila satu pencilan dimasukkan atau dikeluarkan daripada satu set data? Okey, kalau untuk julat akan berubah dengan mendadak. Okey, apabila pencilan dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam set data. Okey, julat antara kuartil pula kurang dipengaruhi oleh satu pencilan. Okey, varian asisten piawai, nilai bagi varian asisten piawai akan bertambah banyak apabila pencilan ditambah. Okay, jika beza antara nilai cerapan baru dengan nilai min adalah rendah, maka nilai asisten piawai baru akan semakin kecil dan sebaliknya. Okay, jika beza antara nilai cerapan yang dikeluarkan adalah dengan nilai min adalah rendah, okay, maka nilai asisten piawai yang akan semakin besar dan sebaliknya. Ini yang awak belajar minggu lepas. Okay, kita tengok latihan. Okay, rasanya yang nombor ni tak bincang lagi kan? Nombor 5. Nombor 5 dah bincang belum? Tengok buku kerja awak, nombor 5 ni dah bincang ke belum? Dah bincang Sampai nombor berapa kita bincang? Betul dah bincang. Kalau dah bincang, saya tak akan bagi jawapan lah. Saya skip je lah. Sudah? Nombor 5. Dah Okey, kalau dah. Nombor 6 dah? Dia ke dah bincang ni? Saya rasa macam belum ni. Yang plot kotak semua ni dah bincang ke? Belum. Okey, untuk nombor 5A. Mana hilang ni pula? Okey, nombor 5A. Okey, berdasarkan data 2 kelas di atas, kelas yang manakah lebih konsisten data markahnya? Berikan sebab anda. So, yang ni, kalau anda bandingkan, kita tengok asisten piawai. Yang mana kita katakan lebih konsisten, yang lebih besar ke lebih kecil? Apa jawapan dia untuk 5A? Data manakah yang lebih konsisten? 4 cerdik ke 4 cerdas? Takkan tak jawab lagi. Siapa boleh jawabkan? Empat cerdas. Kenapa 4 cerdas, Ilya? Buka mic je lah, buka mic cakap. Nak tunggu tarik lambat. Sebab sisihan piawai lebih kecil. Okey, betul. Okey, jawapan dia adalah 4 cerdas.
Okay, bila buat perbandingan, kita tengok yang mana sistem power yang lebih kecil. Yang lebih kecil itu sebenarnya adalah lebih konsisten. Okay, so jawapan dia 4, cerdas. Okay, nombor 5B. Penggunaan data internet ni. Berdasarkan kedua-dua data di atas, berikan masa maksimum dan masa minimum penggunaan internet. So, berapakah masa maksimum dia dan masa minimum penggunaan internet kedua-dua data di atas? Okay, senang je tengok pada julat je lah. Okay, julat dia. Okay, 18 paling besar. Okay, 18 jam masa maksimum dan 2 jam masa minimum. Okay, dekat sini dah tahulah. Ini yang paling banyak, ini yang paling sikit. Okay, dua-dua sama. Okay, jadi jawapan dia adalah 18 jam maksimum, 2 jam minimum. Okay, nombor 2. Berikan penerangan mengenai julat antara kuartil bagi kedua-dua di atas. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, 50% data ini ada jawapan dia lah. 50% data masa penggunaan internet di sekolah A ialah 9 jam dan 50% data penggunaan internet sekolah B ialah 6 jam. Okay, itu juga antara kuartil dia. Dan nombor 3, internet sekolah manakah yang mengisyaratkan yang lebih besar? Isyaratkan yang lebih besar maksudnya apa? Apa boleh bagi jawapan? Tak tahu. Okey. Yang lebih besar adalah sekolah B. Kenapa? Sebab sisihan piawai dia lebih besar. Serakan besar, sisihan piawai besar. Maksudnya dia kurang konsisten. Okey, A adalah lebih konsisten lah. So, soalan tanya yang mana lebih besar, jawapannya adalah B. Sebab sisihan piawai dia lebih besar. Okey, itu je jawapan dia. Okey, ini blok kotak. Blok kotak awak tengok sini je lah. Data dari susun ikut susunan menaik. Semua data A dengan B semua dah susun ikut susunan menaik. Okey, jadi kita cari median dia, cari kuartil pertama, cari kuartil ketiga. Nilai maksimum, nilai minimum dia dah tahu dah. 10, 32. Okey, kita plotkan. Okey, awak dapatlah dia punya gambar dia. Ada masalah tak lukis kotak ni? Ada masalah tak? Okey, kalau untuk B pun sama. Okey, median dia. Cari kuartil pertama, kuartil ketiga. Okey, nilai minimum, nilai maksimum. Tandakan, lukis. Skala mesti sama. Jarak dia pun mesti sama lah. Okey, ini adalah plot kotak. Tolong semak awak buat Jangan tak buat. Pastikan ada buku depan awak, jangan tengok skrin je. Tengok skrin je, ni bukan tengok wayang Pastikan ada buku dan buat. Okey, ini yang latihan hari Selasa lepas. Okey, cari julat dan variance bagi set data baru jika setiap nilai dalam data set asal A ditambah dengan 3. Apakah jawapan dia? Okey, apakah julat baru apabila ditambah dengan 3? Julat asal 9, varian asal 3. Jadi apakah julat baru apabila ditambah dengan 3? Julat baru sama dengan 12. Betul ke? Betul ke 12? Kalau tambah tadi saya kata apa?
Kalau tambah dan tolak tiada perubahan pada nilai serakan. Jadi dia punya jawapan adalah sama macam asal. Okey, bila tambah dengan 3, julat baru kekal 9. Variance pun kekal 3. Okey, tiada perubahan. Okey, 7B. Apa jawapan untuk 7B apabila ditolak dengan 4? Julat baru berapa? Musliudin, boleh Musliudin? Kalau B ditolak dengan 4, julat baru berapa? Variance baru berapa? 9. Okey, variance 3. Okey, bila tambah dan tolak tiada perubahan. So, sama juga. Okey, julat dia 9. Variance dia 3. Okey, apabila didarab dengan 2, berapakah julat baru? $18. Okey, bila darab pemalah dia 2, so 2 darab dengan 9 dapat 18. Variance dia pula 36 ke? Variance dia adalah 3. Pemalah dia 2. Macam mana dapat 36? 4 kan, 2 kuasa 2 darabkan dengan 3. Dapat berapa? Salah kira tu Musliudin. Okey, 12. Okey, 2 kali 9, 18. Variance baru 2 kuasa 2 darabkan dengan 3. So, dapat 12. Okey, kalau dia bahagi dengan 3 pula, julat baru dia berapa? Bila dibahagi dengan 3, julat barunya adalah berapa? Dua, ya ke 2? 9 ialah min lama, bahagikan dengan K bagi dengan 3. 9 bahagi 3 berapa? 2 ke? 3. Okey, jadi julat yang baru adalah 3. Variance baru berapa? Variance baru okey, kalau dalam perpuluhan dia jawapan dia banyak sangat. So, biarkan dalam pecahan. So, berapakah jawapan dia? Okey, variance lama perkan dengan pemalah kuasa 2. So, dapat berapa? Biarkan dalam pecahan. Okey, 0.33 tu betul. Biarkan dalam pecahan. Kalau pecahan berapa jawapan dia? 1/3. Okey, betul. Okey, itu jawapan dia. Okey, julat baru 3. Variance baru 1/3. Okey, yang seterusnya diberi set data 3, 4, 5, 7, 9. Okey, cari sesamping awal bagi set data ini. Sepatutnya awak dah kira, so berapa jawapan yang 8, nombor 8 awak dapat. Kalau awak baru kira, lambatlah. Apa yang dah kira, so apakah jawapan dia? 3.117. Betul ke? Saya cek sekejap. Kita cek kat sini lah. Okey, so jawapan dia adalah salah tu. Salah kira tu. 2.15. Okey, cari min dulu.
Min macam biasa 3 tambah 4, 5 ni bahagikan dengan ni. Dapat ini. So variance data ni kuasa 2 kan. Bahagikan dengan bilangan data. Tolakkan dengan min kuasa 2. So dapat ini. So sisian piawai punca kuasa. Variance dapat 2.15. Okay. Jika set data di atas berubah kepada 3, 6, 9, 15 dan 21, nyatakan hubungan set data ini dan sisian piawai yang baru. Okay, kalau tengok data yang pertama tak berubah, data yang kedua jadi 6, yang 5 ni jadi 9, 7 jadi 15, 9 jadi 21. Okay, so apa perubahan yang berlaku sebenarnya? Apa yang berlaku untuk data yang baru tu? Tak tahu. Okay, kalau awak tengok sebenarnya data tu semuanya sebenarnya data asal tu tolak 2 darabkan dengan 3. Okay, semua ni kalau tolak 2 darab 3 akan dapat 3, 4 tolak 2 darab 3 dapat 6, 5 tolak 2 darab 3 dapat 9, 7 tolak 2 darab 3 dapat 15, 9 tolak 2 darab 3 dapat 21. So inilah data yang baru punya lah hubungan dia. So jadi apakah hubungan set ini dan sisian piawai yang baru? Sisian piawai K darabkan dengan sisian piawai yang lama. Okay, tengok dia tolak 2. Bila tolak 2 tak ada berlaku apa-apa perubahan. So kita abaikan. So kita hanya darab 3 sahaja. So sisian piawai ni darabkan dengan 3. Dapatlah 6.45. Kan tambah tolak tak terjejas apa-apa, hanya darab dan bahagi sahaja yang akan berubah. So jawapan dia 6.45. Okey, ada masalah tak? Ada apa-apa yang tak faham? Boleh tanya sebelum saya teruskan. Kenapa tolak 2? Okey, dia tanya macam mana nak dapatkan data yang lama ni kepada data yang baru. So kita try and error lah. Kita try and error. Bila kita tolak 2 dengan darab 3, kita dapat jawapan ni. Semua bila kita tolak 2, semua nombor ni bila tolak dengan 2 darab dengan 3, kita akan dapat nombor yang baru ni. Sebab tu tolak 2. Okay. Kalau ada jawapan yang lain, kita guna yang lain. Tapi sekarang ni yang paling sesuai adalah yang ini. Okay, semua memenuhi syarat untuk dapat yang baru ni. Boleh Musliuddin? Ada soalan lagi? Yang lain senyap je. Boleh faham tak? Hari ni kita habiskan terus bab 8 ni. Okey, kalau tak ada kita akan sambung. Okey, bagaimana membanding dan mentafsir 2 atau lebih set data tak terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai. Okey, biasanya kita nak membandingkan 2 set data, kita akan guna sisihan piawai. Itu yang biasanya lah kita gunakan. Okey, contoh 14, jika jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh 20 orang pekerja daripada 2 buah kilang tertentu untuk menyiapkan satu kerja. Okey, kilang A ini, kilang B ini. Hitung min dan sisihan piawai bagi masa menyiapkan kerja tersebut. Seterusnya, tentukan pekerja kilang manakah yang lebih cekap untuk menyiapkan kerja berkenaan. Berikan justifikasi anda. Okay, so kita kira min dengan sisihan piawai untuk kilang A. So kalau kilang A, min kita dapat 7.1. Sisihan piawai dia kita dapat 1.261. Okay, kalau kilang B pula, min kita dapat 7.1 sama. Sisihan piawai dia pula kita dapat 1.044. Jadi kita buat perbandingan pekerja kilang manakah yang lebih cekap. Pekerja kilang mana yang lebih cekap. Kita dapat banyak kali dah sebenarnya ni. Walaupun ini contoh. Saya nak tanya pekerja kilang manakah yang lebih cekap. Kilang B. Kenapa? Apa justifikasi anda? Kilang B lebih cekap. Kenapa kilang B?
sisi yang piawai lebih kecil. Okey, betul Musliudin. Okey, jadi yang lebih cekap adalah sisi yang piawai yang lebih kecil. Jadi pekerja dari kilang B adalah lebih cekap kerana sisi yang piawai baginya lebih kecil. Okey, so sekarang penalti sekali 8.2E. Okey, sama juga ini. Dengan menggunakan sukatan serakan yang sesuai, tentukan atlet manakah yang mempunyai pencapaian yang lebih konsisten. Okey, so ini saya nak minta awak kira siapa siapa yang ada kat sini. Okey, tadi saya nak bagi jawapan yang bagi jawapan untuk min atlet A Qurratu Ain, min atlet B saya nak Ilya Batrisha, nanti sisihan piawai, Vera dengan sisihan piawai lah Nurul Aisyah kira untuk atlet A, Vera dengan sisihan piawai B saya nak Ana Nashira. Okey, awak kira dulu, nanti bagi jawapan kat saya. Type je dekat chat tu. Okey, yang lain pun boleh kira. Cuba untuk semak jawapan awak dengan jawapan kawan awak betul ke tidak. Tak dapat bagi tahu Ada yang dah siap? Okey, min dulu berapa min? Atlet A berapa? Atlet B 12.73. Atlet A? Qurratu Ain? 12.73. Okey, sama. Okey, 12.73. 12.73. Okey, siapa yang buat sesi yang piawai tu? Boleh terus kira. Siapa yang kira atlet A tadi? Nur Aisyah Atlet B, Ana Nashira. Apa jawapan dia? Dah belum?
Okay, Nur Aisyah dengan Ana, dah ke belum? Boleh kira ke tak? Bagi saya variance dia berapa, CSM PIY dia berapa. Tu ada siapa yang dah siap? Boleh bagi jawapan. Kalkulator je ni. Ada kalkulator ke tak ada ni? Variance. Yang ini Nur Aisyah yang buat yang A kan? Variance 0.0628, CSM PIY 0.25. Ambil 4 tempat perpuluhan Kalau boleh ambil 4 tempat perpuluhan. Okay, 0.25, 06 kan? Okay, betul tu. 0.0628. So, awak dapat 0.0628. Jadi sisi hampir awal dia, punca kuasa 2. Aku dapat 0.2506. Sebelum-belumnya kita ambil 4 supaya senang kita nak banding. Okay, B. B siapa? Ana. Ana dapat berapa, Ana? Dah kira, Ana? Belum? Ada siapa yang dah kira? (0.137732). Itu apa tu? Itu variance ke CSM PIY, Farisha? Variance. CSM PIY-nya berapa? (0.37). Okay, ambil 4 tempat puluhan je. Jangan ambil 2 je. 0.3706. Okay, 0.137732 tu adalah dia punya mean. Bukan variance. Okay, jadi CSM PIY punca kuasa variance. So, akan dapat 0.3706.
6. Okay, persoalan dia sekarang. Fahmi? Atlet manakah yang mempunyai pencapaian yang lebih konsisten? Atlet A ke atlet B? Fahmi ada Fahmi? Apa Fahmi jawapan dia? Kita dah kira dah sisa piawai dua-dua atlet ni. So atlet manakah yang lebih konsisten pencapaian dia? Atlet A ke atlet B? Ada Fahmi tak kat sini? Ke dah pergi mana Fahmi ni? Muhammad Fahmi ada tak ada? Hilang, buka je. Orangnya tak ada. Pergi makan ke sambung tidur ni? Atlet B. Kenapa awak kata atlet B, Farisha? Okey, kalau lebih konsisten, sisian piawai dia adalah lebih besar ke kecil? Sebab nombor dia lagi besar. Okey, sebenarnya tak tepat. Okey, jawapan yang tepat adalah atlet A. Okey, saya dah kata sebelum ni kalau kita buat perbandingan, yang lebih kecil tu adalah lebih konsisten. Okey, bila dia besar, dia kurang konsisten. Jadi jawapan dia, atlet yang mempunyai pencapaian konsisten adalah atlet A. Sebab sisihan piawainya lebih kecil. Okey. Lebih konsisten bermaksud sisihan piawai lebih kecil. Itu dia. Okey. Boleh faham Kalau besar tu tak konsisten lah. Kalau besar, serakan dia lebih besar. Bila serakan lebih besar, dia tak konsisten. Serakan yang lebih kecil adalah lebih konsisten. So jawapannya adalah atlet A. Boleh faham Okey, soalan yang kedua. Okey, jadual di bawah menunjukkan satu kajian yang dijalankan dengan kesan dua jenis bahaja ke atas jumlah hasil tomato dalam kg bagi 10 batang pokok tomato masing-masing. Okey, dengan menggunakan sukatan serakan yang sesuai, tentukan bahaja manakah lebih sesuai digunakan untuk mendapatkan hasil yang baik. Okey, sama juga macam tadi, kita kira min bahaja A, kita kira min bahaja B, kira sisihan piawai bahaja A dengan sisihan piawai bahaja B. Kemudian kita akan buat perbandingan. Okey, jadi yang akan bagi jawab, awak kira sama-sama tapi saya nak boleh yang bagi jawapan, sedang tengok ada respon ke tak ada. Okey, siapa lagi yang belum? Okey, Irfan. Irfan, saya nak awak kira min untuk bahaja A. Siapa lagi kat sini? Okey, Farisha. Farisha, awak kira min B, bahaja B. Nurul Farisha. Okey, Nurul Farisha, awak tolong kira variance untuk bahaja A. Lagi siapa lagi dekat sini ni? Azam, ada Azam. Okey, Azam kira variance sisihan piawai untuk bahaja B. Okey. Kita kira min dulu. Dapat min, dapat kira variance. Okey, bahaja A. Sini bahaja B. Kita kira min dulu. Tidak dapat min, boleh kira variance.
Okey, baja B. Dah dapat belum, Min? Tak ada lagi? Tengah kira lagi. Okey, saya tunggu. Ah, 34.3. Baja A Berapa tadi? 34.3. 34.3. Okey. Jadi siapa yang kira variance tadi dah boleh kira untuk baja A. Baja B dah dapat belum? Baja B siapa? Baja B 30.7. 30.7 Okey, kita terima dulu. Okey, awak dapat 30.7. Okey, variance dah boleh kira. Ada yang dah dapat jawapan? Variance berapa, CCMP awal dia berapa? Farisha kira min baja B tu betul ke? Saya rasa macam lain je jawapan dia. Berapa Farisha min dia? Okay, variance 160. Sisi hampir awal? Nurul Farisha buat yang mana Saya lupa ni. Nurul Farisha buat variance A ke variance B? Farisha ni awak kira min ke awak kira variance ni? Siapa yang buat yang min B? Min baja B? Nurul Farisha A, variance A 160. Sisi hampir awal dia berapa? Farisha bukan kira min B Min B tu salah tu. Apa jawapan min yang betul? Okay, ni saya padam balik Min B tu salah tu.
bukan 30.7. Cuba cek balik. .2. 35.2 betul Izzat. Okay, min untuk B adalah 35.2. Sisi hampir awal untuk A 12.65. Okay, betul. Okay, variance dia 160.01. Okay, saya tekan A dulu Okay, awak akan dapat variance dia 160.01. Jadi sisi hampir awal dia punca kuasa 160.01 awak akan dapat 12.65 kan. Okay, untuk A dah settle. B. Okay, B min tadi adalah 35.2. So kira kat sini 35.2 kuasa 2. So berapakah variance dan juga dia punya min. Azam kan kira variance? Azam dah kira belum? Tengah kira, okay. Okay, dah dapat belum? Kalau boleh saya nak habiskan sebelum pukul 9 ni. Dah? Belum? Tak dapat lagi. Siapa dah dapat? Kira hasil tambah kuasa 2 dulu, kemudian bagi 10, jawapan dia baru tolakkan dengan 35.2 kuasa 2. Siapa yang dah dapat? .96. Okay, betul. Min variance dia 39.96. Jadi sisi hampir awal dia sisi hampir awal dia berapa? Okay, variance 39.96. Jadi sisi hampir awal dia punca kuasa 39.96. Awak dapat berapa? Okay, yang pertama tadi kita ambil 2 tempat perpuluhan. Yang ini pun kita ambil 2 jugalah. Awak akan dapat 6.32. Okay, 6.32. Betul. Okey, jadi Azam, sebab awak tak dapat kira tadi kan. Okey, Azam dah dapat jawapan baja A 12.65, baja B 6.32. So baja manakah yang lebih sesuai kita gunakan untuk dapat hasil yang lebih baik?
Kita dah ada perbandingan dua jawapan. So baja mana yang lebih baik? Baja A ke baja B? Kenapa awak kata baja A? Kenapa awak kata baja A, Azam? Sebab apa? Sebab sesian piawai lebih besar. Okey, jawapannya adalah baja baja B. Yang lebih sesuai nilai sisian piawai yang lebih kecil. Sisian piawai B lebih kecil daripada A. So baja B lah lebih sesuai. Saya dah beritahu sebelum ni, yang lebih baik adalah nilai yang lebih kecil. Nilai sarakan yang lebih kecil adalah lebih baik. Tolong ingat tu Lebih kecil, lebih baik. Untuk serakan Ingat tu je. So jadi jawapannya adalah baja B. Bukan baja A ni yang last sekali, bagaimana menyelesaikan masalah melibatkan sukatan serakan. Ini selesaikan masalah je lah. Contohnya kita dah bagi kumpulan A, bilangan murid dia ada 18, min dia 52, variance dia 2.5. Kalau B, bilangan murid dia 12, min dia 56, variance dia 1.8. Semua murid daripada kumpulan A dan B akan digabungkan. Tentukan sesian piawai bagi jisim kumpulan murid yang digabungkan. Dia hanya bagi data ini sahaja. So kita nak gabungkan semua ini, dia nak cari min, dia nak cari sesian piawai yang baru. Yang dah digabungkan tu berapa. So kita kena carilah bilangan murid semua. Kita tahu bilangan murid kalau kita gabungkan sini akan jadi 30 orang murid. Nak cari min tak boleh tambah. So kita kena asingkan dia. Kita tahu formula min adalah EX bahagi dengan N. Kalau variance pula, formula dia adalah EX kuasa 2 bahagi dengan N, tolakkan dengan min kuasa 2. So kalau kita nak gabungkan dia, kita kena cari EX. EX untuk setiap satu ni, variance pun sama, kita kena cari EX kuasa 2. Bila dapat EX kuasa 2, barulah kita boleh combinekan dua-dua ni. Macam ni lah. Kalau kumpulan A, EX dia, kita tahu min formula dia ini. So kita nak cari EX, pindahkan ke sini, darabkan, kita akan dapat ini. Nak cari EX kuasa 2 pula untuk A, formula dia ini. So variance dah tahu 2.5, 18 tak 52 kuasa 2. Min dia. So nak cari EX kuasa 2, tolak dia pergi sini jadi tambah, kemudian baru darabkan dengan 18. So dapat ini. Kumpulan B pun sama. Nak cari EX ni, jumlah X ni, pindahkan ke sini, darab. So dapat ini. Nak cari EX kuasa 2. Masukkan semua nilai. 1.8 tambah 56 kuasa 2. Kemudian darabkan dengan 12. So dapat ini. Jadi kita combine lah kumpulan A dengan kumpulan B. So A 936 untuk ni dan B 672. Kita dapat yang baru yang ini. Untuk EX kuasa 2 pula yang baru kita akan dapat, tambahkan 2 ni lah. Akan dapat yang ini. Jadi kita boleh cari min yang baru. So min yang baru untuk AB semua sekali 1608 bagikan dengan N. Formula dia ini kan. So N dia 30. So dapatlah ini yang baru. Sisian piawai pula pucuk kuasa 2 kan. So kita dah tahu EX kuasa 2 kita dapat yang ini. Ini EX kuasa 2 bagikan dengan N 30, tolakkan dengan min yang baru yang ini 3.6 kuasa 2. So awak akan dapat jawapan dia ini. Faham Ada apa-apa pertanyaan?
Okey, ada apa pertanyaan untuk ini? Kalau tak ada, kita buat latihan. Okey, jadual menunjukkan skor yang diperolehi 7 orang peserta dalam satu pertandingan. Nilai skor disusun atau tertib menaik. Okey, diberi bahawa jumlah antara kuartil dan min skor diperolehi ialah 7 dan 15 masing-masing. Hitung nilai H dan nilai K. Okey, jumlah antara kuartil ialah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. So sekarang kita cari yang mana kuartil ketiga. Okey, kita ada 7, jadi ini adalah median. Jadinya ini adalah kuartil 1. Okey, yang ini pula. So ini adalah kuartil 3. Okey, jadi jumlah antara kuartil adalah 7. K tolak H sama dengan 7. Kita dapat ini yang pertama. Okey, ini yang pertama. Itu soalan A Okay, B pula untuk cari yang kedua pula, yang min. Min sama dengan 15. So kita cuba kira 10 tambah H tambah 12. 14, 17 tambah K tambah 23. Semua sekali ada 7. Sama dengan 15. So berapa semuanya? Okey, kita akan dapat 76 tambah H tambah K per 7 sama dengan 15. Jadi H tambah K sama dengan 15 darab 7 tolak 76. $29. Betul ke saya kira ni takut salah? 10, 12, 14, 17, 23. Betul dah. Okey, jadi kita ada dua persamaan kat sini. K tolak H dengan H tambah K. H tambah K sama dengan 29. Persamaan kedua. So boleh guna mana-mana kaedah, kaedah pergantian ataupun kaedah penghapusan. Okey, kita tukar bagi cantik sikit lah. Yang bawah ini terpadam, kita buat K tambah H. Bagi susun. Okey, H tambah K tambah H sama je. Okey, saya suka guna kaedah penghapusan. So kita hapuskan H dululah. Okey, nak hapuskan H jadi persamaan 1 tambah persamaan 2. Okey, jadi K tambah K jadi 2K sama dengan 7 tambah 29 jadi 36. Jadi K sama dengan 36 bagi 2, awak dapat 18. Okey, gantikan K sama dengan 18 dalam mana-mana persamaan. So, saya nak gantikan dalam 1 lah, kecil sikit. Jadi 18 tolak H sama dengan 7. Jadi H sama dengan 9 ke? 9. Okey, 18 tolak 7 sama dengan 11. Okey, dapatlah nilai K dia 18, H sama dengan 11. Okey, B hitung sisian piawai. So, awak tolong kira sisian piawai. Saya buka kelas anak saya sekejap. Ke bawah. Ya,
kursi. English terletik. English. Nanti ada buka dia. Dah kira ke? Min kita dah ada dah. Sekarang kita cari dia punya variance sampai awal. Okay, kita kira dia punya variance. Berapa awak dapat variance dia? H tadi 11. 12, 14, 17, 18, 23. Tolakkan dengan min tadi 15 kuasa 2. Siapa dah dapat? Siapa dah dapat kira? Dua puluh 23.43, 18.2857. Ada dua jawapan ni, saya mana satu ni? 18.29. Okey, dua orang dapat yang sama. Okey, so jawapannya 12.2. Okey, kita ambil 4 lah biar banyak dulu. 12.2857. So persen piawai dia berapa? .2762. Okey, betul. So selesai soalan nombor 1. Okey, 4.2762. Okey, last sekali nombor 2. Okey, satu set data menangi 20 nombor. Okey, n asal sama dengan 20. Min dan sisihan piawai bagi nombor-nombor ini ialah 92. Okey, min asal sama dengan 9, sisihan piawai sama dengan 2. Hitung jumlah X dan juga jumlah X kuasa 2. Okey, so A ni rasa tak ada masalah kot. Okey, min kita tahu 9. Jadi kita tahu formula min adalah EX bahagi dengan N. So 9 sama dengan jumlah X bahagi 20. So ini jadi darab lah. Awak akan dapat 180. Okey, untuk cari EX kuasa 2 pula, jumlah X kuasa 2 kita guna variance lah. Okey, variance sama dengan, walaupun dia tak bagi variance, dia bagi sisihan piawai, kita boleh cari variance. Okey, sisihan piawai 2 jadi variance akan jadi 4.
Sebab variance kuasa 2 sisi MBRY. N 20 tolakkan dengan min 9 kuasa 2. Jadi jumlah X kuasa 2 sama dengan tidak Okay, so kita akan dapat 4 tambah 9 kuasa 2. Kena tambah dulu, pindahkan tambah baru kita darabkan dengan 20. So berapa kita dapat? Akan dapat 1,700. Okay, jawapan A settle. Okay, jawapan B pula. Beberapa nombor daripada set data ini dikeluarkan. Hasil tambah nombor-nombor yang dikeluarkan ialah 96. Okay, maksudnya yang ini adalah EX. Dan min dia sama dengan 8. Ini yang dikeluarkan Okay, daripada hasil tambah kuasa 2, nombor-nombor yang dikeluarkan tu, ini maksudnya EX kuasa 2 ialah 80. Hitung variance bagi set data yang baru. Okay, maksudnya variance yang data yang baru yang tinggal, bukan yang dikeluarkan. Okay, so kita kena cari dulu berapakah bilangan data yang dikeluarkan daripada maklumat yang dibagi ni. Okay, dari formula X min ni, EX bagi dengan N ni, so kita akan dapat 8 sama dengan 96 bahagi dengan N. So kita nak cari N, 96 bahagi 8. So awak akan dapat 12. Okay, jadi yang dikeluarkan adalah 12. Okay, kita cari EX yang tinggal berapa. EX yang tinggal. Kita nak variance kan, variance nak cari X kuasa 2. So kita cari X kuasa 2 dulu. X kuasa 2 yang tinggal. X yang tinggal berapa? Nak cari min nanti? X yang tinggal. Okay. Jadi N yang tinggal dulu lah. N baru. N baru sama dengan 20 tolak 12 sama dengan 8. Ya. Okay, N baru 8. Kita cari X yang baru. Okay, yang lama 180. Yang dikeluarkan 96. Okay, jadi yang tinggal, yang baru punya adalah 84. Lepas tu EX kuasa 2 yang baru. Okay, sama dengan yang lama 1,700 tolakkan yang dikeluarkan 800. Jadi 1,100. Okay, semua maklumat dah ada, kita carilah. Okay, so ni kita asingkan. Kita cari min baru. Min baru sama dengan EX baru 84 bagikan dengan jumlah yang baru 8. So dapat 10.5. Okay, nak cari variance. Nak variance kan? So variance yang baru sama dengan EX kuasa 2 yang baru ni 1,100 bahagikan dengan bilangan yang baru 8 tolakkan dengan min yang baru. So jawapannya adalah kita dapat jawapannya adalah 27.25. Okay, sebab ia nak variance.
Okey, so jawapannya 27.25. So itulah jawapan dia. Apa lain lah? Apa yang silap ni? Semalam kira betul. Kenapa hari ni macam salah je? Bukan 27.25 ni salah. Kita salah kira lah. Bukan yang ini. Jadi baru 8. Min 84 bahagi 8. 10.5. Sampia Y 150 bahagi 8 untuk 10%. Ya, apa ni? Saya salah kira ke? Jawapan ni sepatutnya 2.25. Semalam saya dapat. Kenapa ni tak dapat ni? Saya salah kira lah. X bar 1100 betul. Betul. So 20 tolak 12 8. Betul. Min baru 180 tolakkan dengan 96 54. 10.5 betul. Delapan data saja. Okay, ada siapa kira tahu apa yang saya silap? Kita ingat apa yang saya silap kat sini. Tak ada, semua senyap. Nanti saya tengok apa yang silap. Alah, susahnya nak cari. Okay. Cikgu, ni kot. 1,700 tolak 800 tu cikgu jawab miss. Dulu 100 ya, 1,100. 900, ya. Sebaik ada yang nampak. Okey, so sini bukan 1,100. Sini sepatutnya 900. Jawapannya betul ke? Okey, 900. Sini 900.
900 bagi 8. Tolakkan dengan 10.5 kuasa 2. Betul. Baik, ada yang nampak. Terima kasih. Okey. Itu je silap dia. Okey, so dapatlah jawapan dia 2.25. Okey, habislah. Ada apa-apa pertanyaan? Ada apa-apa nak tanya? Okey, habis kita bab 8. Jadi kerja awak hari Selasa kita cuti kan? Cuti awal Muharram. So kerja awak siapkanlah sampai habis semua dalam buku kerja tu daripada muka surat. Muka surat 132. 132 sampai 136. Okey, jadi minggu depan kita hanya bincang jawapan je dulu untuk bab 8. Okey, minggu lagi satu baru kita masuk bab 9. Okey. Ada apa-apa soalan? Sekejap ya, saya stop recording.